بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل والصحابة أجمعين وجميع أولياءنا والمطابة والتابع والبدل والنقباء والنجباء والسائر عباد الله الصالحين وإلى أرواح أسلافنا ووالدينا ومشايخنا وحواشينا وأقاربنا وجميع الأجاده السلسلة، وخصوصا إلى حضرة الإمام الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي الإندونيسي، وإلى حجة الإسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي التونسي، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاه برحمته والمغفرة، وإذا محله ما ينفعنا بعلومهم بأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تعمم بالخير يا رب العالمين. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, ya Kami, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan, kesilapan, kelalaian dan kecuaian kami terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kedua ibu bapa kami, rahmati dan kasihanilah kedua mereka seperti mana mereka mengasihi dan menyayangi kami sewaktu membesarkan kami semenjak kami masih kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah juga sekalian guru-guru yang telah mendidik kami ya Allah, dan Kau ampunkanlah pasangan hidup kami, suami istri kami, anak-anak kami, anak didik kami, sekalian ahli keluarga dan kaum kerabat kami, dan sekalian umat Islam ya Allah. Ampunkanlah mereka, rahmatilah mereka, berkatilah mereka sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Allah, sebenarnya pada malam ini kami berhimpun kerana-Mu, sedangkan Kau Maha mengetahui apa yang kami niaga dalam hati kami ini ya Allah. Maka Kau bukakanlah segala pintu hati kami ini ya Fattah. Lembutkanlah jiwa kami ini ya Latif. Sucikanlah nafsu kami, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah ke semua urusan kami, pecahkanlah kesukaran kami, perbaiki dan indahkanlah lagi akhlak kelakuan kami, lancarkanlah percakapan kami, luaskanlah rezeki kami, luaskanlah harta kami, sembuhkanlah penyakit kami, sehatkanlah beban kami, dan Kau memberkati kita terdapat pada lidah kami ini agar kami dapat memahami antara satu sama lain ya Allah. Ya Allah, yang ilmu nawi wa syahadah, tambahkanlah lagi buat kami ilmu bermanfaat, dan rezekikanlah kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul, ilham para malaikat yang hadir denganmu ya Allah. Dan lindungilah kami daripada keseluruhan kejahatan dan tipu daya makhluk-Mu, dan daripada setiap pandangan mata manusia, serta daripada segala mereka yang mempunyai perasaan hasad, dan kita dalam kami hafidh ya alim. Wa anna hasana yu'anukum ya'an wa la ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ini berkata ini baru saja musik Korea Bos Mongku oleh Sendatan Bahasa Mata Sahib dan Beringin. Terusnya terutama upah ibu-ibu ayah dan anak-anak dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, serta dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu pada tahun 1448 Hijriah ini di bulan Muharram. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan baca lagu? Ya, dan syukur kita masih lagi diberikan kesempatan ya Allah subhanahu wa ta'ala berpulang kita bernafas pada tahun ini tuan-tuan. Semoga apa yang kita pohonkan, kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam awal tahun baru
yang berlalu moga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tahun ini lebih baik daripada lepas tahun Ramadan, dan meningkatlah kita punya derajat dan juga kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan semakin hampir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi malam ni dalam Ramadan kita nak sambung sabar. Ada 3 pangkat, ada 3 level sabar. Muka surat 96 yang ada kitab edisi Rumi 96. Sabar ada 3 pangkat ataupun 3 level dan sebelum kita bacakan lebih lanjut tentang 3 level sabar ni, terlebih dahulu kita sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan semoga dengan sebab salawat ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesabaran kepada kita semua, disuburkan sabar kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala makbulkan apa jua hajat baik yang ada dalam hati kita dan sanubari kita ni, ada kebaikan pada agama dunia akhirat ya. Dan sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khaza'inillahi nura wa takunana lil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khaza'inillahi nura wa takun lana lil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khaza'inillahi nura wa takun lana lil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa biryadil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil aqhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ridwanihi. Allahumma salli salatan
alhamdulillah wa syukurillah ma sya Allah kana ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. نويت التعلم والتعاليم والتذكر والتذكير والتفقه والانتفاع والإفادة والاستفادة والعد على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله والله والقرب والرابه سبحانه وتعالى. Ya, fasal 4 sabar. Orang dulu kata fasal sabar subuh, tak sabar turun kubur. Dan sabar ni tuan-tuan dan puan, seperti kita bincangkan terdahulu, dia adalah pengendali. Kalau dalam kereta tu dia ibarat driver lah. Maka driver ni dia menjadi penentu direction, dan untuk sebelum sampai ke destinasi itu macam mana kawalan dia bawa kereta. Ada masa dia kena tekan minyak, ada masa dia kena perlahankan ke tempat-tempat kan, ada masa dia kena tekan brake, dan ada masa dia berhenti dulu. Itulah dia sabar tuan-tuan dan puan. Kalau kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sabar itu ketabahan. Dia bukan sekadar menahan tuan-tuan dan puan. Sabar ialah bukan tahan dan tidak berbuat apa-apa, tak meluapkan kemarahan, tidak ya. Tapi yang lebih tepat adalah mengawal. Dia bukan menahan kemarahan, tetapi dia mengawal kemarahan. Itu kalau dalam konteks marah lah. Kalau dalam situasi marah tu dia kawal. Bukan dia tak marah langsung. Mana boleh tahan dalam umpan. Marah tu kan emosi, kita ada marah, tak boleh nak tahan, tahan meletup dah. Tapi macam mana kita mengendalikan kemarahan tersebut, itu sabar ya. Demikian juga lah bagaimana kita nak melakukan ketaatan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak uruskan nafsu kita ni yang malas sebenarnya, tak nak sebenarnya, dan kita tak dibiasakan daripada kecil pun untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk datang solat berjemaah contoh, itu belanja fardhu ain, kan ini tak dibiasakan. Jadi bila kita lakukan itu sabar. Jadi sabar dia bukan hanya menahan ataupun mengawal saja, bahkan dia menggerakkan diri dia. Kalau tidak, tak sampai lah kereta tadi kan, tak sampai kepada destinasi yang dituju. Itu sabar. Sabar sebenarnya adalah kawalan, dan dalam membicarakan tentang kawalan diri tuan-tuan dan puan, terdapat dua tentera yang telah dinyatakan dalam awal fasal sabar ni, sifat mahmudah yang keempat. Apa tentera dia anak-anak? Dalam diri kita ada dua tentera yang sentiasa berperang, dan bila mana berlaku ini peperangan, ada kalanya yang tentera pertama menang, ada kalanya tentera kedua menang. Kadang-kadang seri, ada berlawan macam World Cup je lah. Sekarang World Cup kan, bola World Cup betul. Ada kadang-kadang dia menang, ada yang seri kan, ada yang kalah itu adat dalam perlawanan tuan-tuan dan puan, dalam medan peperangan. Jadi kita sepanjang kita hidup ni medan kita punya peperangan, medan peperangan untuk nak memastikan perjuangan kita ni berterusan. Kalah tak semestinya kalah selama-lamanya. Ada masanya kita perlu kalah, dan untuk apa? Untuk reflect balik, muhasabah balik. Apa perkara kekurangan yang perlu kita perbaiki lagi. Kalau Mona yang mampu kan, Nona yang kojo dia takkan ada rasa nak membetulkan balik. Dia rasa bagus lah, dia rasa dah hebat lah, dia rasa perfect lah, okey lah. Nah itu batu fitrah manusia ni, dia ada menang, ada kalah, naik turun. Ada masa kita berada di atas, ada masa kita berada di bawah. Watilkal ayyam, dan Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Nudawiluha bainan nas. Watilkal ayyam, dan demikian itu hari-hari yang tadi sepanjang waktu kita dalam dunia ni tuan-tuan, kami ini nudawiluha bainan nas. Allah Ta'ala kata kami gelengkan antara manusia tu. Termasuklah perjuangan Islam sendiri pun tuan, ada masa dia berada pada titik terendah, ada masa titik tertinggi, dan dia turun balik. Dia berpusing-pusing macam itulah. Apa muda Daud ni berpusing-pusing bainan nas. Itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala katakan, bila mana berlaku seperti itu, nak tengok itu ujian buat kita. Bainan nas, supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat liwali. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui orang yang sabar di kalangan kamu. Allah Ta'ala maha mengetahui tuan-tuan. Tapi sabar ni adalah sesuatu yang telah diberikan kepada kita semua. Dah. Cuma kita macam mana cara kita kawal gunakan kesabaran tersebut. Sama ada menggunakan tentera yang pertama atau tentera yang kedua. Apa tentera pertama? Akal. Tentera yang kedua nafsu. Akal dengan nafsu.
Dua tentera ni sahaja yang dia akan mengendalikan. Dia berperang tadi. Kalau mana tentera berakal, maka akal lah yang akan mengendali. Maka akal kalau berpandukan kepada iman dan ilmu, selamat. Jangan stabil lah kenderaan. Cara pemanduan tu jangan relax. Dia tak ada kelang kabut sikit mampu. Dia cool. Orang yang naik bertenang je. Tapi kalau lah tentera nafsu yang menang kan, ni kelang kabut sikit. Kojak suka kojak kiri, kojak dan break kan. Bawa kereta tu dia kojak dia. Kita pun rasa tak selesa. Sekojak pun kan kan. Walaupun kadang-kadang bawa tu tak adalah bawa dalam sangat kan, tapi cara pemanduan yang tidak selamat dia berbeza kan. Dia melulu. Lepas tu kan kalau orang sikit, langgar kawan tu contohlah. Nak marah kan. Kalau potong kau kita potong tiba-tiba video ni. Tiba-tiba berapi, kita letakkan minyak, pocok, langgar belakang kawan tu kan. Itu dikenalikan oleh nafsu. Jadi ada beza tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak dalam raya lah, nanti kalau dalam metafora ataupun dalam perbandingan orang yang bawa kereta di atas dalam raya, boleh tengok kan macam mana pemanduan yang selamat, pemanduan yang tak selamat. Jadi pemanduan yang selamat, yang stabil, itu walaupun dia lambat, itulah dia contoh kesabaran yang berjaya mengawal kenderaan dengan sampai ke destinasi dengan sabar. Demikian juga dalam kehidupan kita nak pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlukan kepada kawalan yang terbaik atau orang pandai. Kalau yang terbaik adalah akal dan juga berakal yang dia berlapis, yang bertelaskan kepada iman dan juga ilmu. Baik. Dan sabar ni juga tuan-tuan sebenarnya dia bukan berlaku pada ketika mana kita diuji. Hari ini adalah buah sebenarnya. Semoga kita tengok hari ini macam mana bila kita marah, macam mana bila kita buat sesuatu ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita meninggalkan kemaksiatan meninggalkan perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat diri kita. Dan nama sabar tu mengendalikan, betul tak? Bila kita nak kendalikan tu, tuan-tuan, ada 3 benda dalam dia bincang tadi. Sama ada kendalikan ketaatan. Macam mana kita nak kendalikan diri kita supaya melakukan ketaatan, tabah kita buat ketaatan. Yang kedua, kan, tabah kita elakkan diri, tinggalkan maksiat, jauhkan diri daripada maksiat. Yang ketiga, tabahkan diri supaya redha dan sabar di atas ujian yang ditipukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bencana. Ujian sama ada tempat kesenangan atau kesusahan, dua ujian. Jadi ketiga keadaan ini diperlukan kesabaran tuan-tuan dan puan sekalian. Ketiga perlu sabar, dan dia tak berlaku on the spot hari ini tuan. Sabar tu, kesembuhan sabar tu dia ada proses dia. Sabar dan sabar tu kuat pada diri kita. Tabah tadi itulah, tabah untuk buat taat, untuk elakkan diri daripada tidak melakukan maksiat, dan juga sabar bila mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesenangan atau kesusahan. Itu bukan berlaku pada hari ini. Hari ini adalah buah. Cuba lihat dalam 3 keadaan itu macam mana kita. Kalau kita buat taat dah, okey, alhamdulillah, tak ada masalah, beres. Senang kita sembahyang 5 waktu. Senang kita zikir, wirid, baca Quran, senang. Tengok belah maksiat tuan. Yang mampu maksiat, dan maksiat ni bukan yang maksiat luaran saja tuan. Maksiat dalaman, maksiat luaran. Kita boleh tahan diri kita dengan tidak mengumpat, tidak memfitnah mulut. Semua tujuan apa yang telah kita bincangkan 10 minit. Mata, telinga, tangan, kaki, dan dalaman kita juga, hati kita tuan-tuan, tahan daripada dosa buruk, tahan daripada semua sifat mazmumah. Itu juga adalah meninggalkan maksiat yang batin, bukan zahir saja, bahkan batin. Lihat sejauh mana tahap kesabaran kita tuan-tuan dan puan. Dan yang ketiga, dalam situasi kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bencana, dengan kesusahan, kepayahan, dan juga dengan kesenangan. Macam mana kita mengendalikan diri kita, kita uruskan dalam keadaan tersebut tuan-tuan. Itu boleh kita jadikan lihat kepada kesabaran, kaya buku kesabaran kita. Kalau boleh bagi skala 1 sampai 10 berapa setiap ketiga keadaan. Dia tak spesifik. Kadang-kadang ada orang boleh buat taat, tapi bila maksiat dia tak dapat kan. Baik. Jadi sekali lagi tuan-tuan, sabar bukan semata-mata dia menahan. Kalau dalam kereta tu dia bukan hanya break saja tuan, bahkan dia juga letakkan minyak, carut letakkan minyak, carut dengan mengendalikan kenderaan dengan betul, buang masuk gear betul kan. Kalau gear manual lah, carut mengendalikan steering supaya kereta tak terbabas. Itu kawalan
pemanduan sepenuh itulah yang dimaksudkan dengan sabar. Betul? Dan sekali lagi tuan-tuan, sabar itu bukan berlaku pada hari ini sewaktu kita diuji saja, tak. Sebenarnya dia adalah proses yang saya katakan tadi. Dan apa punca tuan-tuan dan puan? Apa punca sabar ni? Dia bermula daripada kecil lagi sebenarnya. Sebab tu ibu ayah memberikan peranan sangat penting untuk menyuburkan kesabaran dalam diri anak-anak. Jadi kalau subur, apa punca subur sabar ni tuan-tuan dan puan? Kebiasaannya anak yang dia dipenuhkan emosi, keperluan emosi itu dipenuhi secukupnya, itu insya-Allah mereka akan belajar bersabar. Biasa anak yang selalu didengari, dia rasa dia didengari, selalu dipolok, selalu diterima, dia rasa diterima, selalu diberikan perhatian, dia akan belajar diri itu selamat. Bila dia selamat tuan-tuan dan puan, dia kurang belajar sikit, dia akan banyak tenang dan dia kurang sikit, di sudut panik pun dia kurang. Dan di sinilah baru sabar dia pernah temu. Contoh yang bila anak menangis, katakanlah anak tu menangis, kalau kita yang mana mungkin tak ada, mungkin kalau ada anak kecil bila apply tuan-tuan, atau kita sendiri sebagai anak kecil mampu kan, kalau tengok kita lihat dulu tuan-tuan kita macam mana. Ini dia antara punca dia subur, dan juga punca dia kenapa sabar tak subur. Dan kita bukan kita nak orang kata apa, untuk nak menghantam emosi orang tua kita. Ini sebabkan kita nak menyalahkan mak ayah kita, tidak. Tapi kita nak belajar, nak tahu tuan-tuan mana puncanya yang menyebabkan kita pada hari ini tak sabar. Dia tak boleh nak bertahan, dia tak tabah. Ataupun bahasa moden panggil apa? Kekuatan dalaman ni. Dia panggil kekuatan dalaman ni apa dia? Sifat cekal, boleh tahan maki, tahan buat apa ni, tahan bila mana berbuat sesuatu, dia boleh konsisten, istiqamah. Apa istilah yang lupa pula ada satu istilah tu tuan-tuan, dia kekuatan dalaman, ya, kebebasan. Jadi ini punca semua bila contoh bila kita ada anak kecil, kalau kita tak ada dah lopai dah masa ni tuan-tuan, bila kita tahu benda ni, tadilah saya katakan bukan tujuannya kita nak menyalahkan, tapi kita nak tengok balik mana punca dia, dan bila kita dapat kenal pasti punca dia, dari situlah kita boleh rawat. Jadi istilah ini macam reparenting. Ya, baik, contoh macam mana? Contoh macam kalau anak menangis, kan, apa perlu buat biasanya? Mak akan datang. Besok ayah memang payah datang kan. Dan jangan ayah datang kan, mak datang. Dia buat apa? Mak poluk, bukan diamkan anak tu menangis. Besok macam tu tak mampu. Anak datang poluk. Ada setengah mak ayah dia suruh diam, kan? Dia diamkan anak tu. Dia paksa diam, dicupit anak tu. Perdiam. Kau tak diam siapa? Dimarahi lagi anak tu. Dan bila tak berlaku seperti ini tuan-tuan dan puan, ni juga ini kata-kata tadi tu, dia ada kaitan dengan sebuah ataupun tidak kesabaran dalam diri kita. Jadi kalau lah anak tu dibuat dengan cara betul tuan-tuan, layanan tu daripada dipolok, penanggan, anak akan belajar macam mana. Tak semua masalah perlu kena selesaikan dengan segera. Dia boleh belajar bersabar, relax. Itu punca subuh. Tapi tak ramai orang. Kadang-kadang kita nak buat di tuan-tuan, kita dulu pun macam tu. Contoh kebanyakan mak kenapa dia tak boleh nak, kenapa dia dah tahu, dia tahu buat macam ni kan, dia tahu kalau buat macam ni kesannya berdatang sikit-sikit, tapi dia tak boleh nak kelas. Sebab apa? Dia sendiri tak settle. Lepas tu istilah model daripada parenting, kita kena belajar balik cara menjadi keibubapaan. Sebab kebiasaan ni tuan-tuan, kalau kita tak belajar, kita akan lihat kepada model yang lama, macam mana mak ayah kita buat pada kita. Okay? Boleh? Itu di antara yang kedua model model macam mana kita lihat mak ayah kita sampai marah tak? Macam mana mak ayah kita, bukan sekadar suruh solat, dia solat tu pun tidak, dia kalau ketaatan maksiat pula, mak ayah kita tak Allah tidak, tu model. Bila mana diuji, bawa kereta, tiba-tiba orang potong, mak ayah barang tu ataupun tidak, anak akan lihat dan dia akan belajar tuan-tuan dan puan di situ. Tahap kesabaran anak tu juga akan berjangkit, dan ditentukan berdasarkan contoh yang dilihat. Dia kalau lah mak ayah tu dia bertenang, banyak berfikir dulu, banyak cakap elok-elok kan, anak akan belajar. Itulah dia cara nak mengatasi tekanan. Kalau sekali ada tekanan nak melanting, nak bincang sikit pong, tinggi, anak akan belajar. Daripada itu kita panggil modeling. Di situ juga punca kesuburan ataupun tak subuh yang sabar tuan-tuan dan puan. Itu antaranya lah. Dan
yang terbesar sekali makna yang ditanamkan semenjak kita kecil. Sebab tu kita taat apa makna dia. Kita bukan sekadar suruh anak tu solat saja, bukan sekadar suruh dia pakai tudung saja bangku, kan? Bagi tahu makna tuan-tuan dan puan setiap tindakan tersebut. Kalau orang pakaikan lagu kecil, kadang-kadang anak tu tak tahu apa makna kena tutup aurat, apa makna dia kena solat. Bila tak ada makna, maknanya ikut dalam ayat, ayat ada buat. Bila tak ada ayat, itu ya, ada yang sampai tahap kes, bila walaupun ayat hidup lagi, kan baru tak baru juga lah. Satu ketika dulu kan ada kes yang bertudung tapi dalam ada salib, kan? Walaupun tak banyak, tuan-tuan itu contoh pemberontakan yang berlaku dalam diri anak-anak. Kalau seandainya makna tu ditekan daripada awal, kenapa dia kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa dia kena salat? Kenapa dia kena tutup aurat? Kenapa dia kena bersabar bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau semua makna-makna ni tak dibentuk daripada kecil lagi tuan-tuan mempan, maka begitulah nanti anak akan memasah dengan macam tu. Persoalan yang tak pernah terjawab. Nak pula mencari kawan yang tak sepatutnya memberikan makna yang bercanggah habis. Okay? Itu puncanya kesuburan. Jadi kalau bila mana kita nak tanamkan makna dalam anak-anak supaya anak ni bersabar, antaranya apa? Bagi tahu kita taat untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasti ada hikmah bila berlaku satu musibah. Apa yang kita belajar daripada sini? Itu cara kita nak membentuk makna dalam diri anak-anak. Ini kemudian ada juga itu puncanya sembuh. Dan apa yang menyebabkan kita ni sabar dalam diri kita tak sembuh, tuan-tuan dan puan? Antaranya apa? Kita hidup dalam keadaan tak selamat. Tengok balik yang lepas-lepas, tuan-tuan, macam mana kita selalu dah pernah marah mak ya, selalu tak kita dilabel. Kena label, kau ni pemalas, kau ni polosa, kau ni bodoh, kau ni tak boleh apa dah, tak ada masa depan, tak cerah dah. Selalu dihina, selalu dikeji, selalu dibuli, ya? Jadi bila seseorang berada dalam keadaan sentiasa dalam keadaan yang semacam ni, otak dia akan masuk dalam terbagai survival mode. Dia rasa tak selamat. Dan dalam keadaan selamat ni, tuan-tuan, dia akan sabar, itu akan menurun. Binatang bila terancam pun apa jadi ya, lembu kan, sebelum kalau semalam aku okey lagi kan, bila tenang kan, bila kena tangkap, yang kena tambat, kena ikat dalam ramai tu meloh. Sebab apa? Dia rasa tak selamat. Boleh tak ada sabar lembu, ya? Cikgu waktu yang korban itu kan, kita korban dia sabar lembu. Boleh sabar tak? Tak mahu nak sabar dalam ramai kan, sebab dia rasa tak selamat. Sama juga dengan manusia. Nafsu, lembu kan binatang dia ada nafsu, manusia dia ada nafsu, ada akal. Itu beza dia. Itu dapat. Tapi secara nafsu dalam kan, secara nafsiah bila rasa tak selamat, maka sabar akan dia menurun, reaktif akan meningkat kan. Sebab bukan sebab anak tu dogil. Kadang-kadang tuan-tuan bila kita nasihatkan dia suruh buat macam ni, dia bukan dogil sebenarnya, tapi dia punya sistem otak tu belajar sentiasa kena berhati-hati. Beda-beda kau kena marah ni, kena bully ni, kena hina ni, kena label ni, kan? Sentiasa dalam keadaan tu. Dan antaranya lagi yang kedua, tuan-tuan, ya, kenapa seseorang tu dia sabar tak sembuh? Sebab dia punya keperluan emosi lama itu belum lagi selesai. Dulu masa kecil nak bercakap dengan mak ayah, nak bercerita dengan mak ayah, tapi dia tak pernah didengari, tak settle dalam nombor 4. Bila dia meningkat dewasa, orang tak nak dengar cakap dia, apa jadi? Meletup. Pernah berlaku tak? Kan? Jadi bila meletup tu hakikat sebenarnya apa, tuan-tuan? Yang meletup tu bukan diri orang dewasa, diri anak ketika dia kocik tadi tu. Sebab tu kocik dia selalu tak didengari. Bila meningkat dewasa tak didongak, anak ni tak nak cakap aku ni padahal dulu yang meletup sebenarnya bukannya dewasa tu, tuan-tuan. Yang sebab tu kocik tu panggil emosi yang tak settle. Ada tak cakap apa ni? Ada, insyaAllah nanti kita akan bincangkan. Okay, sekarang kita dah meningkat dewasa, faham kan? Macam mana kita nak pergi balik zaman tu, tuan-tuan dan puan. Sebab itu punca dia, itu akar dia. Dan antara sebab kenapa kita ni anak-anak hari ni, tuan-tuan, kenapa kurang sabar, tak dapat nak sabar sangat, sebab terlalu banyak dipanggil fast reward, ganjaran segera, media sosial, TikTok, short video, dipanggil instant gratification.
Otak dah biasa, semua benda nak kena cepat kan. Tengok video, scroll ya, scroll. Jadi bila kita berdoa, lambat makbul. Bila kita berusaha, lambat rezeki datang, dia payah nak apa? Bertahan. Tak apa. Tidak terpunca tuan-tuan ya. Dan antara punca terbesar adalah dia tak pernah langsung belajar menguruskan emosi. Sebab sabar berkaitan dengan emosi. Dia berkaitan dengan rasa tabah, rasa kuat untuk nak buat sesuatu, bertahan daripada melakukan sesuatu, dan juga sabar, tidak redha dengan ketentuan. Ataupun dia ni dalam keadaan susah dan senang, dia tetap sahaja tabah. Jadi kalau dia tak pernah belajar, dan bila kita bercakap tentang sabar dengan hati adalah emosi, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan emosi. Maka dia berkaitan sangat langsung dengan cara pengurusan emosi. Macam mana kita belajar mengurusan emosi, tuan-tuan dan puan-puan? Kebiasaan kita ramai bila mana menangis, jangan menangis, ya. Nanti menangis kau lemah, tak kuat, kan? Betul, bila kita marah, jangan marah. Jadilah dikatakan, ditahan. Emosi kemarahan itu ditahan. Bukan belajar macam mana kita nak uruskan kemarahan bila kita marah. Maka ketika itu emosi ditekan, bukan diuruskan. Akhirnya apa berlaku? Ibaratnya macam paip. Air sepatutnya disalurkan, paip dibuka, kan? Air disalurkan, tiba-tiba ditahan. Kalau lah paip tu jenis paip yang kombung, tak tahan. Kalau paip yang sekali, itu paip yang apalah. Kalau paip yang dengan pressure yang sangat kuat, kan? Dan getah paip yang tidak mampu menahan dia punya pressure tu, tuan-tuan, lama-lama nanti apa berlaku? Pum, meletup. Itu juga di antara punca mengapa pada hari ini kita kurang sabar. Saya jelas tuan-tuan, itu kita nak belajar, nak tahu cara punca. Maka kesimpulan ni, sabar ni dia akan mudah subuh bila mana kita berada dalam keadaan selamat. Kita belajar tu nak menunggu, delay gratification orang kata. Itu ada model yang baik, dan kemudian terbesar tuan-tuan nampak the meaning that we give, tujuan, makna dalam ujian. Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa makna ujian bagi kita? Itu penentu kesabaran. Lepas nanti kita nak tengok pula level sabar. Itu punca sabar. Level sabar ada 3, kata dia. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Sabar 3 pangkat. Pangkat pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Apa dia? Ia menghinakan siapa yang menyeru kepada keinginan nafsu, hingga tiada lagi kekuatan yang tinggal baginya bagi nafsu, dan tiada yang dapat sampai kepada pangkat ini melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan kesungguhan yang lama. Dan orang yang sampai kepada pangkat ini termasuk di dalam golongan yang berikut. Ini sabar yang subur. Sabar yang subur. Sabar subur. Jadi kan sabar subur. Tak sabar tuan-tuan kubur. Itu ada kata-kata orang dulu lah. Jadi sabar yang subur, tuan-tuan dan puan sekalian, dia dapat mengawal kawalan nafsu. Ibaratnya kalau kita buat analogi macam bawah kereta, tuan-tuan dan puan kan, peringkat pertama ni dia mengawal sepenuh steering tu. Dia boleh kawal dengan baik, terbaik. Nafsu ada tak? Nafsu tak ada. Nafsu tetap saja ada yang menghasut, yang kadang-kadang rasa malas tuan. Kadang-kadang rasa give up nak buat sesuatu, tak nak lah, kita dah buat benda baik dah tapi tak ada sambutan. Contoh kan, dia rasa give up. Ni kalau lah seandainya dia berada bertahap yang pertama ni, nafsu tetap ada, tapi bila mana dia berjaya mengawal steering tu, tuan-tuan, nafsu akan ikut saja, nafsu akan buat saja. Dan bukan nafsu yang mengawal arah. Ini akal, berpandukan kepada akal yang seiring dengan agama lah. Bukan semata-mata akal dalam harapan, akal semata-mata akal juga rosak juga kalau tidak berpandukan kepada wahyu. Baik, itu yang pertama ya. Dan golongan ini dikatakan tadi kepada mereka, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, jadi dengan pengakuan iman dan tauhidnya,
maka tidak ada kebimbangan. Nampak tak? Tak bimbang. Ini kunci kepada sahabat tuan-tuan dan puan, tak bimbang. La khauf, rasa selamat, hilang ketakutan. Takut hanya kepada yang satu sahaja. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka pula tidak akan, dan maka tidak ada kebimbangan, tidak ada kebimbangan. Dari satu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Duka cita ni bahagian apa? Rasa kan, emotion lah. Yahzanun ni apa? Dia bimbang. Kalau tadi khauf, ketakutan, terlampau takut, tuan-tuan tak terkawal. Nampak? Dua-dua yang disebutkan dalam ayat ni, sama ada ketakutan dan kebimbangan tu kan ada kaitan dengan rasa. Itulah dia emosi. Maka orang yang berjaya pada pangkat sabar tertinggi, pada level sabar tertinggi ni, tuan-tuan dan puan, dia innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Inilah makna. Ini the biggest meaning. Makna yang terbesar dalam diri dia yang menyebabkan dia boleh bersabar. Aku buat ni kerana Allah, kerana Allah yang menyuruh. Mereka akan berkata, aku buat untuk mendapatkan redha Allah. Aku tinggalkan maksiat ni kerana apa? Kerana muka Allah Subhanahu wa ta'ala tu lebih besar daripada keinginan syahwatku, maka aku tinggalkan. Itu makna dia. Bila mana dia dipuji, dengan kemalangan, dengan kesusahan ataupun dengan kesenangan, tuan, maka semua itu adalah merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ada hikmahnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila senang, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, tengok. Dia pusing dari situ, tuan-tuan dan puan, ya. Makna Allah, Rabbuna Allah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah, tetap dengan keyakinan tadi. Lepas maknanya ada kena kaitan dengan tauhid juga, tuan-tuan. Macam mana tauhid kita? Kenal kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menentukan sejauh mana ketabahan kita ikut ataupun mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sabar di atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diserukan kepada mereka pada ketika ia mati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu pun sama apa ni? Sama ayat tu. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksudnya atau ayat ketiga fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu yang ketiga tu sambung. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati, radiyah, redha. Terjemah redha, dengan segala nikmat yang diberikan lagi diredai. Terjemahan mardiyah, dari sisi Tuhanmu. Ini dipanggil dalam psikologi, dipanggil self mastery, tuan-tuan dan puan. Nafsu mutmainnah dan ilmu tasawuf. Nafsu apa dah anak? Mutmainnah, level nafsu yang keempat. Nafsu paling bawah tu apa? Ammaratun bisu. Ini tak sabar ni. Sentiasa tak sabar. Di luar. Sebab apa? Emosi yang tak diajar, tak terurus dengan baik. Kalau dalam bahagian psikologi lah, atau dalam ilmu tasawuf, emosi yang belum lagi menerima latihan, dia belum lagi bermujahadah. Perlu kena riyadhah dan mujahadah, latihan. Dan demikian juga dia kena rawat, tuan-tuan. Antara mujahadah dan riyadhah tu dia perlu merawat luka emosi yang lama. Ya, bukan sekadar dengan semata-mata zikir, tuan-tuan dan puan. Zikir itu mententeramkan, dia mententeramkan jiwa, mutmainnah, dia tetap tu. Adapun luka itu masih lagi ada kalau sekiranya dia tak settlekan. Kadang-kadang dengan zikir pun dah luka itu boleh sembuh, tapi nak kena spesifik, tuan-tuan dan puan. Apa luka yang spesifik, itu yang perlu kepada rawatan selanjutnya. Lalu kita katakan dia sebagai self regulation yang mantap dalam sudut psikologi. Self mastery, dia dah boleh mengendalikan. Ini yang panggil lesen apa? Kalau buat kereta tu, lesen full kan. Kalau baru belajar, lesen L, lulus undang-undang. L lelaki
Betul. Dah lepas lulus tu ujian tengah atas jalan lari lah. Saya P apa? Perempuan. L lembab. P apa? P patah sikit lah. Siang hari tadi ada satu TikTok dia boleh kereta kan. Dia tunjukkan dia boleh kereta, baru boleh. Lepas tu bawa tu kerja dalam perahu. Tapi lepas tu dekat cermin tak ada huruf P lah nampak ni. SMP baru P 2 tahun kan, percubaan sebenarnya dengan perempuan. Percubaan, tempoh percubaan 2 tahun. Tempoh percubaan tu tahun maksud tu lah kita bawa lah kereta, jangan tak bawa. Kau tak bawa kereta walaupun full berisiko juga kan. Dia dah bawa, pengen masa dalam tempoh tu at least 1000 jam nak betul-betul mahir kan. Namanya jadi kalau ikutkan yang apa ni lah saranan pakar dia panggil 10,000 rules kan, rule of 10,000 hours. 10,000 lah, 10,000 kan, 1,000 atau 10,000 lah. Itu kalau 10,000 tu betul-betul pakar. Dia kena buat, kena biasakan dalam masa tu. Manusia ni tak ada beranak-anak tu pakar cikgu dah itu. Kena mesti buat satu benda kita nak mahir, buat ulang-ulang. Betul kata Musli apa? Kata mendiam Musli kata apa? Tak ingat? Apa mendiam Musli cakap? Kata, aku lebih takut musuh yang dia mempunyai satu jurus tapi dia dah berlatih sebanyak 1000 kali, 10,000 kali, daripada musuh pihak lawan aku yang dia ni memiliki 1000 jurus. Dia ada 1000 jurus tapi dia berlatih sekali saja. 1000 jurus yang dia belajar tadi tu, dia tahu dari itu buat, dia belajar sekali. Katalah teknik menembuk, tembuk uppercut contoh kan, sekali dia belajar dah. Lepas tu lower cut kan, kalau ni gusti kan, tinju, lower cut, uppercut, betul apa ni, sawuk tu dia belajar sekali je. Banyak. Kalau silat lah, dia punya jurus kan, dia jurus banyak silat, bunga tu banyak, tapi setiap bunga tu belajar sekali je. Bunga pulut, bunga apa, bunga gayung kau, sekali saja. Berbanding dengan dia belajar satu jurus 1000 kali. Ini lebih ditakuti oleh mendiang Bruce Lee. Kenal kan Bruce Lee? Tak kenal kan? Yang apa tu, Kung Fu Wing Chun. Dia Tohu tu Kung Fu Wing Chun, ada cerita tu kan. Itu kata-kata dia boleh Google ni. Kata-kata dia betul mendiang Bruce Lee. Dia boleh goyang lagi, lebih takut lagi pada dia dah berlatih 1000 kali. Bila dah berlatih 1000 tu sudah pastilah dia kan mahir. Berbanding orang tadi tu dia tak mahir pun, macam orang berjauh kita kan, sekali 2-3 kial masuk gear kan. Tengok motor lah, motor yang gear ni kalau manual lah, kan dia ada auto kan, auto dekat tukar minyak kan. Ini dia panggil self mastery. Mana-mana sekali lagi tuan-tuan, dia dah menguasai diri dia ni. Yang pertama ni level sabar yang pertama. Dia bukan lagi ikut apa yang dia rasa, benda nafsu dia lah. Itu pangkat yang pertama, level pertama tuan-tuan. Nampak ni lebih tinggi. Kita kat sini kan tengok balik kita, ingat ya, 3 keadaan. Nak perhatikan 3 keadaan. Sabar ni kita nak ukur dalam 3 keadaan. Pertama ketaatan, kedua maksiat, taat maksiat. Lepas tu yang ketiga apa dia? Bala. Tiga benda. Kalau kita sebut 3 ni, 3 keadaan ni. Dan daripada level ni kita akan bincangkan ni tuan-tuan dan puan. Ini level pertama kan, ada tak? Dalam taat macam mana kita? 1-10. 1 kita tak selalu tewas nafsu, nafsu kita tewas kan. 10 kita dah boleh cool down dah. Malas ke, rajin ke, kita dah boleh buat kawan. Itu kalau taat. Maksiat pula sama juga. Dan kemudian ukuran tu 2 tuan-tuan. Benar kita kata taat dia ada zahir ada batin kan. Maka ukuran tu pun 2 juga. Kalau yang zahir macam mana? 1-10. 1 tadi 1 tak kuat tuan-tuan, dia punya tahan. Dia punya tahan untuk nak buat ketaatan tu. 10 sangat tahan. 2 dalam macam mana? Untuk dia nak syukur, untuk dia nak sabar tu masuk juga lah kan. Untuk dia sabar dalam melakukan ketaatan tu. Rajin dia, itu pun juga ada ukuran. Itu kalau lah taat, kalau maksiat pun sama juga baik ukuran. Ukuran sama ada, maksiat dan zahir
Sama yang masa zahir alhamdulillah boleh tahan sabar. Tapi masa yang batin macam mana? Hati macam mana? Ada rasa iri hati, dengki, hasad, takabur muncul, semua tu. Itu masa yang batin. Yang kita dah bincang sebelum ni kan, Dan yang ketiga, bala. Ujian. Sewaktu kita berhadapan dengan ujian, sama ada ujian kesusahan, kehilangan harta benda, kehilangan orang tersayang, kehilangan anak bini, suami isteri, serta mak ayah, kan? Kehilangan apa lagi? Diuji dengan kesusahan, itu kesusahan. Dan kedua, kesenangan. Dalam dua keadaan ni, tuan-tuan, abang cuba bagi sekarang pada waktu ni, mana kita? Kalau waktu diuji dengan kesusahan 1 sampai 10, sejauh mana tahap kita boleh redha, mula kita tidak bergurau bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tetap mengembalikan makna terbesar, iaitu hikmah di sebalik perkara itu berlaku. Tengok sejauh mana kita berada pada keadaan diuji dengan kesusahan. Demikian juga bila mana kita diuji dengan kesenangan, sejauh mana kita menguruskan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kedudukan kita 1 sampai 10. Betul? Ada buat tak? Tak buat? Tak buat tu? Dengan cakap je. Buat sendiri, tuan-tuan buat ini sendiri, kena check in, self check in nama dia. Sini kalau nak check seorang, main mampu kan? Sendiri check masing-masing tuan-tuan mampat. Jadi daripada 3 keadaan tu, adakah kita berada pada level pertama? Kalau 10, yes, level pertama lah. 10, 9, 8 tu dalam level pertama lah. Level pertama pangkat sabar ni, dia dah relax, cool down, dia tenang, dia berada dalam tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu nafsu pada tingkatan yang keempat. Yang pertama amarah, yang kedua lawamah. Lawamah ni dia mulut tak pantang, mulut dia tak sabar, mulut dia tak banyak insurans. Lepas tu dia nak kritik, dia banyak menyalahkan. Lepas tu mulhamah dah tinggal Abdullah dah hampir-hampir lah tu, hampir antara 7-6 tu dah mulhamah tu. Kalau dah betul-betul mutmainnah 10, tenang. Yang ni yang Allah Ta'ala suruh, nafsu disuruhkan. Baik, pangkat yang kedua sahabat, level yang kedua, iaitu pangkat yang lebih rendah daripada yang pertama. Ini pangkat pertengahan ya. Bukan pangkat yang lebih rendah, bukan pertengahan, yang paling rendah sekali. Apa dia? Iaitu yang menyeru kepada keinginan nafsu. Lebih kuat. Yang menyeru kepada keinginan nafsu itu lebih kuat, manakala yang menyeru kepada agama kalah dan dimenangi oleh hawa nafsu, dan hati menyerah diri kepada tentera syaitan. Dan mereka yang mempunyai pangkat ini adalah sebahagian daripada puak yang dikatakan kepada mereka seperti berikut: la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya, atas tak baca lagi ya. Adapun pada hari kiamat, maka disuruhkan kepada mereka dengan kata-kata berikut: fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Atas itu terlepas pada amalan-amalannya, kita baca tadi. Itu level yang pertama. Level pertama bila dia berada dalam tahap ketenangan, nafsu mutmainnah, maka ini barulah disuruhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok pada hari kiamat masuk dalam syurga. Dan orang yang pada level pertama sabar ni, tuan-tuan dan puan, dia dah dalam syurga dah. Ibarat macam tu lah. Boleh follow? Boleh faham ya? Orang yang berada pada level pertama sabar tu, dia dah dalam syurga lah sebenarnya. Syurga duniawi. Syurga duniawi dia ukhrawi belum lagi lah. Syurga dunia, atau syurga dunia sebenarnya. Jadi saat dia dapat mengawal segala apa saja yang berlaku, tuan-tuan pada. Sebab tu hukum sabar ni kata dia fardu ain kalau dia berkaitan dengan kewajipan. Dengan juga kalau kita berkaitan dengan kewajipan, bukan berlaku ketaatan saja, dengan maksiat kan wajib. Dan dia sunat, tuan-tuan dan puan. Bila mana dia berkaitan dengan perkara yang sunat, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabar. Kalau kita mungut berdosa, nampak tak? Okey. Sebab tu dia syurga lah. Orang yang dalam sabar level pertama tadi, dia dah syurga dah mampu. Walaupun syurga akhirat lagi dah dapat syurga dah, syurga dunia ni. Ini kata kalau lagi runtuh pun dia dalam keadaan yang tabah, tuan-tuan dan puan ya. Jadi pangkat yang kedua ni, tuan-tuan dan puan, nafsu yang menyeru lebih kuat lagi. Demi sungguhnya aku akan murni neraka jahanam dengan semua jin dan manusia yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Jadi pada pangkat ni ada dua tanda. Ini pangkat yang lebih rendah, paling rendah sekali ya.
Pangkat yang kalau pangkat yang pertama tadi tuan-tuan dan puan, ibaratnya macam apa? Macam dia apa ni, akal yang mengawal steering sepenuhnya. Pangkat yang kedua ni nafsu dia hijack akal. Betul. Tapi akal masih hidup. Akal tetap hidup. Cuma akal menjadi penumpang. Kalau akal jadi follower, akal jadi passenger. Dia ikut je lah label kan. Michael Schumacher, kita tak pandai walk kan. Michael Schumacher dia pakar tanaman kan. Kalau yang Formula 1 F1 dulu lah kan, Michael Schumacher. Sekarang tak tahu lah siapa. Masa saya zaman saya dulu, Michael Schumacher. Dia kalau dia bawa, dia boleh menang kan. Kalau kita bawa boleh tentu lagi tahu. Tapi kalau kita bawa, dia terpaksa ikut kelajuan kita. Betul tak? Bagi kita yang pegang steering, dia tak boleh mandai lah. Demikian juga tuan-tuan dan puan. Seandainya nafsu yang pegang steering, akal dia ikutnya. Akal tadi cakap betul tak? Bolehlah kata bawa laju sikit. Yang menentukan laju kepelahannya siapa? Dia yang bawa. Dia nafsu yang take over steering. Dia dipanggil keadaan ni tuan-tuan, kalau dalam ilmu psikologi dipanggil impulsive living. Hidup berdasarkan kepada emosi semata-mata. Kalau wajib dia buat, kalau boleh tinggal. Contoh yang ni dia bertaubatkan, taubatlah. Lepas tu besok repeat balik. Suka hati dia. Hukum dia sendiri, maksudnya hukum dia sendiri ya. Dan dia ada alasan dalam nampan ya. Ada dua tanda kata dia. Dan kitab dikatakan ada dua tanda. Tanda pertama dia bercakap, aku nak bertaubat tapi aku didatangi keuzuran, maka aku tiada lawan padanya. Maka orang ini adalah orang yang putus asa lagi binasa. Ini dipanggil helplessness. Helplessness. Benar tak? Nak bertaubat tapi dia tak ada. Dia seolah dia rasa dia tak ada pertolongan, tak dibantu. Aku nak taubat sebenarnya, tapi dia buat macam mana? Aku ni lama, tak teraya, belum lagi ada keinginan nak bertaubat. Cek alasan. Yang kedua, tiada tinggal padanya keinginan bertaubat, tapi ia berkata Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengasih, sayang, dan ia terkaya daripada taubatku. Tak perlu pun Allah Ta'ala, tak perlu pun aku nak bertaubat. Dia Allah Ta'ala maha kaya, kenapa Allah Ta'ala perlu bertaubat aku? Maka syurga tu luas. Syurga yang luas itu tiada kesempitan dan kerana aku. Kalau aku masuk pada hal lah, Allah Ta'ala takkanlah sempit syurga tu luas. Maka orang ini akalnya telah jadi tawanan bagi keinginan nafsu, dan ia tiada memakainya melainkan pada mencari hayalah bagi menunaikan keinginan ini. Dipanggil fast hope, ataupun spiritual bypass. Di create reason dan orang tu nak menghalalkan dia punya tindakan, nak halalkan dia punya kelemahan diri dia tu. Dia gunakan rahmat Allah Ta'ala. Tak apalah doa, Allah Maha Pengampun Tuhan, kita tak bertaubat, dia nak ampun, dia ampun. Macam mana dia tak ada tindakan. Itu dikawal oleh nafsu, dikawal dan di scam oleh nafsu ya. Ini pangkat yang kedua, paling rendah sekali tuan-tuan dan puan. Kita tengok sedikit pangkat boleh ya. Ini pangkat pertengahan. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan. Mana kata ni level yang kedua lah. Yang pertama tu level pertama, yang kedua tu level yang ketiga, yang bawah sekali. Pangkat yang ketiga ni level pertengahan, iaitu ia tiada lemah daripada berperang. Dia tak lemah daripada berperang. Maka yang membangkitkan kepada agama sentiasa melawan terhadap yang membangkitkan kepada hawa nafsu. Tapi terkadang menang yang meniru kepada agama, iaitu pada ketika itu terhasilnya akal oleh adanya kesabaran. Dan terkadang menang tentera syaitan, iaitu keinginan nafsu dan yang menyeru kepadanya, dan pada ketika itu kesabaran telah luput. Dan orang yang ada pada pangkat ini termasuk dalam puak yang bersungguh-sungguh, seperti firman Allah Ta'ala, khalaqtum amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Mereka telah mencampur adukan amal yang baik dengan amal yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat mereka. Ini pangkat pertengahan tuan-tuan dia sentiasa berperang. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang dia kalah. Ini pangkat dia berjuang. Dia main tarik steering. Kadang-kadang akal, kadang-kadang nafsu ni kebanyakan. Ini majoriti lah. Majoritinya berada pada pangkat level pertengahan ni tuan-tuan. Dia panggil level berjuang. Dia sedang berjuang. Kebanyakan orang soleh dia duduk kat sini. Dia bukan malaikat, dia bukan dia wali besar lah. Dia panggil mujahid. Lepas tu mujahadah, istilah cikgu kan. Dalam notasi dia panggil mujahadah.
Mujahadah tu dia berperang. Dua tentera, tentera akal, tentera nafsu. Tentera akal dan nafsu orang. Kadang-kadang menang tentera akal, kadang-kadang menang tentera nafsu. Ya. Dan inilah dipanggil sebagai pertumbuhan, proses pertumbuhan kesabaran. Growth proses nama dia. Dia belum stabil lagi. Kalau yang pertama dah stabil. Yang ini ni di pertengahan, di tuan-tuan dan puan, dia punya tanda identiti sedang mengalami perubahan. Dia nak berubah daripada nafsu tadi, aku orang yang tak ada, aku orang yang tak berguna, aku orang yang malas, aku ni tak ada harapan. Dia berubah, aku adalah hamba Allah yang sedang berjuang untuk apa, dapatkan apa. Dia dah bertukar. Ya. Dan petanda dia tuan-tuan dan puan, dia kata bagi orang yang dalam makan ini meninggalkan sebahagian daripada keinginan yang lemah, dan ia lemah daripada meninggalkan keinginan yang kuat. Dan terkadang ia meninggalkan keinginan yang kuat pada setengah masa, tapi tiada pada setengah masa yang lain. Kadang-kadang dia boleh lawan, kadang tak boleh lawan, kadang dia tewas. Kadang-kadang dalam masa orang buka telefon, tengok, lalu benda tak seronok, astagfirullahaladzim, contoh. Kadang-kadang inilah masa ini contoh, kan? Itu berjuang. Dia jangan dia tengok tewas, tengok tewas. Macam kalau anak-anak ni jadi main game ni kan, macam ada mana mau macam kalah, betul lah tu, itu proses lah. Tapi kalau kau kalah sudah habis, tewas saja kan, itu dikuasai oleh nafsu. Ini tak, dia tewas, walaupun dia tewas dia cuba balik buat, teruskan lagi. Semangat untuk nak jual, menang pula. Okey, mula-mula dia banyak tewas. Dia proses dia macam ni, mula-mula dia banyak tewas. Tetapi kalau seandainya dia tidak menyorah lagi, lama kelamaan dia akan sama banyak tewas dengan malam sama banyak. Betul tak? Pasal tak kalau main game kan, kalau anak ni main game, dan lama kelamaan dia akan banyak menang daripada tewas. Dan pada peringkat tertinggi dia akan kurang tewas. Ada juga tewas tapi kurang tewas. Yang lebih banyak lagi adalah menang. Ini panggil proses, belief proses. Sama juga tuan-tuan bantu kalau dalam game lah, anak main game itu kan. Lepas tu dia balik kepada tadi, pada mujahadah ni dia sama dengan riyadhah. Riyadhah latihan. Latihan perlukan masa. Masa bukan hanya sekejap, 1-2 jam, 1-2 hari, tidak. Tempoh 1000 jam, 10,000 jam dia bertahun minggu. Katakanlah sehari kita ambil 1 jam kan, latihan 1 jam. 1000 hari berapa? 1000 hari, 1 tahun 366. 3 tahun. Betul. Okay. Sistem pendidikan macam tu juga aku kan. Nak ambil diploma cikgu berapa? 2 tahun kan? 2 tahun. Nak ambil degree 4 tahun kan? 4 tahun. Maka nak mastery sesuatu kemahiran tu tuan-tuan dan puan. Demikian juga lah, kalau dalam perihal kuliahan pun perlukan masa untuk nak menguasai, memahamikan. Demikian juga dalam kerohanian, spiritual dan dalam pengendalian diri kita, emosi kita pun perlukan latihan. Nanti latihan semacam mana? Ini tahu juga. Kena tahu ada latihan ni tuan-tuan dan puan. Ya. Macam mana nak berlatih supaya mantap kita punya kesabaran? Nak tahu? Jadi tanda ketiga ni tuan-tuan, kita sama cerita. Tanda ketiga ni, dia boleh jatuh dia nasal. Bila dia kalah, dia bangkit balik. Ini ciri dia. Bila dia tergelincir, dia taubat. Bila dia buat taat, dia syukur, alhamdulillah. Bila melakukan maksiat, astagfirullah. Dia kembali cepat-cepat tuan-tuan. Dia bukan hanyut lama-lama dalam maksiat. Apalah, aku ni dah tak salat lah, biarlah. Aku dah tak belajar, biarlah tak belajar, contoh kan. Hanyut, dia tak hanyut lama. Dia hanyut juga, orang pasti akan hanyut. Bukan manusia tak hanyut mampu. Walau pandai berenang macam mana sekali, kalau arus tu cepat tuan kan. Kalau laju arus tu, kalau pula kepala air turun kan, orang berenang macam mana sekali dah cikgu, boleh tak selamat. Perenang negara sekali pula yang terhandal, tersohor, yang boleh berenang. Siapa dulu, ketika dulu Rashid Maidin siapa? Yang perenang negara, yang apa tu, yang cerita rekod dunia tu kan, apa? Rashid Maidin. Rashid Maidin aku kan, yang berenang tengah laut tu lah, 6 setahun tu kan, rekod tahun-tahun dia boleh berenang kan. Cuba laut macam lautan Hindi yang apa tu dia punya ombak
Boleh tak? Demikian juga kehidupan kita ni tuan-tuan dan puan. Hebat macam mana kita sekalipun ada masa kita tewas, terima kekalahan. Itu yang penting. Barat ni cara pengendalian dia masih terima. Macam mana cara nak terima kekalahan? Ada masa kita kalah, ada masa kita menang, ada masa kita jatuh, ada masa kita naik. Semua keadaan ini perlukan satu perkataan, iaitu sabar nak berjaya. Dan dia telah proses. Jadi ini yang kedua. Yang kedua ni dia berjuang. Kita kat mana? Kau kat mana? Lepas satu paling tinggi sekali, dia dah maintain dah, cool down. Apa juga keadaan. Lepas paling rendah, tewas. Wadah saya tak ada dalam ni. Biasa kalau yang wadah aku tak ada dah, tak nampak dalam tendung sini ni. Kebiasaan lah. Yang ada pertengahan. Ini majoriti kata, majoriti orang sedang berjuang, yang sedang belajar, sedang beramal. Dia baca kat sini. Dan bila kita kat sini, dalam mempunyai ingat kan apa? Sabar. Sabar buat, sabar tahan, sabar redha. Sabar terima, kerana sabar terima, accept. Boleh? So sekali lagi sabar buat, sabar tahan, tak buat, sabar terima. Ketentuan tiga. Kalau tahan sabar buat, kalau maksiat sabar tahan, kalau bala sabar terima. Kesenangan kita terima, susah tak nak terima. Bala tak nak terima, siapa bagi? Dia. Mahal dari sisi mutasawuf ni tuan-tuan ya. Untuk menentukan kejayaan. Ini kejayaan bukan hanya dalam perihal keagamaan sahaja. Pada didikan agama tuan-tuan dia membawa kepada juga kejayaan, ada kaitan dengan kejayaan dalam konteks keduniaan. Dunia itu macam tu juga cikgu tadi tu. Orang nak berjaya satu kejayaan tuan-tuan. Kalau tak ada tiga ni tadi, buat, tahan, terima, tak jaya. Daya tahan dalam apa mana tak ingat lagi. Lepas tadi nak cuba nak ingat, tak ingat yang aku. Ada istilah itu. Ada satu dalam ilmu psikologi ada dia punya istilah yang dia cekal dalaman itu. Ibarat macam tolong lah. Dia cekal dalam tu dia kuat tu. Jati diri bahasa Melayu. Ada satu lagi istilahnya. Jati diri. Allah SWT Muhammad datang. Apalah dia datang dan kemudian okey. Ya. Itu dia tuan-tuan. Lalu macam mana kita nak didik sebagai sahabat di subuh? Ada kaedah, ada cara dia ya. Cara dia. Walaupun diperlukan setiap masa, ada kaedah dia. Macam mana cara dia tuan-tuan, itu kita sambung nanti insya-Allah pada bulan hadapan. Ya Allah Subhanahu wa taala nabi sawab wa ilahi marji'u wal ma'ab. Ada soalan ke? Silakan.